wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlih bihi alsinatana wa bihi jananana wa asri' bihi rahmana wa qawmi azna bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah, beri taufik kepada kita, diberi kesempatan kepada kita juga diberi sihat afiat dapat bertemu lagi pada petang ini untuk kita meneruskan perbincangan pengajian dengan usul qiraat Hamzah yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Ilmu qiraat tu dengan ilmu qiraat dengan Al-Quran itu tak boleh dipisahkan. Ada hubungan yang rapat antara qiraat dengan Al-Quran. Jadi kita selalu ingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sana pula ialah hadis-hadis yang cerita tentang ganjaran ataupun sesuatu yang kita akan dapat apabila kita membaca Al-Quran. Yang besarnya ialah apa yang Ustaz ingat, hadis yang Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Kenapa dia suruh kita baca? Sebab ada sesuatu yang istimewa yang kita akan dapat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafi', sebagai menolong kita, li ashabi, syafi'an li ashabi, penolong kepada orang yang baca, kepada tuannya. Maknanya siapa yang baca Quran maka dia akan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Itu yang hadiah paling besar lah. Apabila kita meninggal dunia dah tak boleh dah nak baca Quran. Jadi kita pun belajarlah Quran dan belajar tambah lagi ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Daripada situ kita dah baca hafz, kita juga nak baca qiraat yang lain sama juga. Kita tak boleh kufur salah satu pun daripada qiraat 10. Kita kena beriman, kena yakin, kena percaya ke semua qiraat. Di ruang masa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita ni orang yang terpilih. Ada kelebihan tertentu Allah Ta'ala pilih kita. Engkau ni, aku beri ruang untuk engkau, beri nikmat masa kepada engkau, pandai-pandailah. Seolahnya macam itu bentuk yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu. Dan dengan taufik Allah Ta'ala juga, maka kita pun duduk dalam kelas mengaji. Itu rezeki Allah Ta'ala. Tak semua yang dapat. Lebih-lebih lagi petang-petang begini, waktu rehat lah, waktu nak minum-minum petang kan. Okey, panjang pula mukadimah hari ini sebab berada tepi tepi tasik ni dia seronok sikit. Dia ilham datang curah-curah. Tadi sebut bertukar-tukar ya. Tukar-tukar background orang yang sama jugalah, background dia lain. Okey. Terima kasih kepada pihak penganjur Datin Raja selaku menganjurkan program pendedahan tentang ilmu qiraat daripada Arhish Qiraat Center untuk sama-sama Ustaz kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan qiraat Hamzah. Semoga tuan-tuan puan-puan semua, asatizah semua bersedia menadah telinga, lapangkan dada untuk terima perkongsian ini yang tak seberapa sangatlah. Tapi insya-Allah lah bolehlah kongsi apa yang Ustaz tahu untuk kita menafaatkan, untuk kita amalkan insya-Allah. Okey. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke berapa ni? Siapa boleh jawab? Yang ke-7. Ke-11 ke? Tak termasuk soalan kuis sebenarnya, tapi jawab betul tu. Yang ke-7. Episod 11 kan? Episod 11. 11. Okey.
Okey, daripada RH Qiraat Center, dan ini adalah pertemuan yang ketujuh. Betul, pertemuan yang ketujuh. Ketiga Mac hari ini. Baik, hari ini kita nak sambung lagi lah yang kita dah bincang tu, sambungan tu. Sambungan yang kita bincang kemarin tu, minggu lepas tak sempat nak habis, kita nak sambung sikit. Tajuk ini memanglah tajuk yang agak orang panggil rasa macam banyaknya kena ingat, kena hafal. Jadi Ustaz sebut awal-awal juga macam dengan yang lepas-lepas juga sebut, tak perlu bimbang, tak perlu nak hafal kalau malas hafal. Tak perlu nak mengingat sangat kalau tak ada ruang masa untuk mengingat, sebab dia ada yang membantu kita dari segi penandaan. Dah ada penandaan ataupun kita sebut dhabt dalam mushaf yang boleh membantu kita tahu bacanya macam mana. Tajuk yang kita nak bincang ni. Okey, tajuk apa ini? Yang ke-10, Babul Izhar wal Idgham. Tajuk izhar dan idgham. Kita bincang pasal ada tempat yang kena jelas huruf itu, ada tempat yang kena masukkan. Masukkan tu idgham lah. Ya. Okey. Sambungan perkara ketiga. Maknanya 1 dan 2 dah selesai. Ingat lagi ke tak? Rasanya ingat lagi lah ya, yang bincang minggu lepas. Ini untuk qiraat Hamzah. Faham bila kita sebut Hamzah bermakna dia adalah bermaksud khalaf dan khallad. Sekali lah, khalaf dan khallad. Jadi huruf ta at-ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ta tu alamat bagi perempuan. Itu berkaitan dengan bahasa Arab. Bila dia bertemu dengan huruf-huruf yang daripada lisawiyah ataupun syajariyah ataupun asaliyah, huruf lisawiyah ada 3, tapi yang berkaitan dengan idgham ini hanya 2 sahaja, iaitu huruf dha dan huruf sa. Huruf dha dan huruf sa. Okey, di mana kita letak hujung lidah kita di hujung gigi. Hujung lidah kita letakkan di hujung gigi. Okey. Itu huruf dha dan huruf ta. Maka bila jumpa begitu, kita jangan lupa dia kena baca dengan idgham. Masukkan ta ke dalam dha, masukkan ta ke dalam huruf ta. Nanti Ustaz bagi contoh lepas ni. Begitu juga huruf jim daripada huruf syajariyah. Ya, huruf syajariyah di mana kita letak angkat tengah lidah kita ke langit, maka ada bahagian tertentu itu yang kita dah cerita yang minggu lepas, maka kena masukkan ta ke dalam huruf jim. Okey, masukkan ta dalam jim. Begitu juga huruf-huruf yang asaliyah yang mana ta jumpa dengan 3 huruf ya. Di mana bila kita nak sebut huruf ini, makhrajnya hujung lidah kita tekan ke gigi bawah. Hurufnya ada 3, iaitu huruf sad, huruf sin, huruf zai, huruf sin. Jadi 3 huruf ini, apabila ta jumpa dengan salah satu daripada 3 huruf ini, maka kita baca dengan memasukkan ta ke dalam huruf tu. Sama ada sad, zai ataupun sin. Lisawiyah, syajariyah dan asaliyah. Jadi 3 bahagian. Contohnya, ini contoh, boleh tengok contoh. Okey, kalau tengok contoh di sini ada ta yang bertemu dengan dha. Itu penandaan dalam Quran hafsnya macam ni lah. Ta dia letakkan tanda mati atas huruf ta. Betul kan? Menandakan apa tanda tu? Yang diletakkan tanda mati atas huruf ta itu menandakan kita kena baca izhar. Kalau baca hafs ya. Kalau baca hafs kita kena jelaskan huruf ta. Dari mana kita tahu kena jelaskan, kena terangkan, kena nyatakan ta? Ada tanda. Dia mati. Dia ada tanda. Ada juga yang mati tak ada tanda. Macam kita semualah. Ada mati, ada orang yang mati tak ada tanda kan. Ada dia yang mati
ada tanda-tandanya nak mati. Tanda-tanda yang kita anggap dia sebagai tanda lah. Contohnya yang sakit lama tu tanda-tanda nak mati lah. Itu bila sakit lama. Faham lah tu, signal lah tu. Tapi jangan anggap orang yang tak sakit tu tak mati. Kadang-kadang yang sakit tu tak mati. Tak mati-mati, yang tak sakit pula mati. Kan? Pun ada juga. Jadi huruf pun sama. Huruf tu nampak tanda bulat atas huruf ta. Saya rasa kalau kita semua ni, asatizah saya yakin yang ikuti ni, mereka ni tuan-tuan puan-puan dah banyak ikuti kursus-kursus, dah pun belajar tentang dhabt. Betul kan? Betul Kak Lina? Dah belajar ilmu dhabt? Tanya Kak Lina. Kak Ros ada tak Kak Ros? Ada. Ada. Belajarkan ilmu dhabt? Adalah sikit-sikit, Ustaz. Takut nak jawab banyak-banyak. Tak tanya. Takut nak cakap banyak-banyak. Ya, takut ditanya. Dhabt, ilmu dhabt tu kena belajar lah. Kita kena belajar. Asatizah ataupun bukan asatizah ke yang ilmu dhabt tu boleh membantu kita baca Al-Quran secara bertajwid. Okey. Jadi kalau kita baca hafz, kanat, kita kena selesaikan ta dulu. Kanat. Lepas tu sebut zalimah. Okey, kena hati-hati situ. Kanat zalimah, kanat zalimah, rahubat thumma, rahubat thumma. Kena selesai satu-satu. Rahubat thumma, wajabat junubuha, wajabat junubuha. Selesai satu-satu. Lahuddimat sawami', lahuddimat sawami', madat sunnatu, madat sunnatu, khabat zidnahum, khabat zidnahum. Maknanya ta kita jelaskan dan serta kita tak lupalah sifat hafz yang ada pada huruf ta, kita selesaikan. Itu hafz. Nampak macam kekok sikit, macam berat, macam susah nak baca tu. Tapi kita boleh buat. Kan? Apa kata kita tengok Hamzah baca macam mana? Ini salah satu contohnya Ustaz ambil daripada surah Al-Anbiya. Sama ya, ta jumpa dha. Ada tak ta jumpa dha tadi? Ni atas sekali. Kanat zalimah tadi. Ini ayatnya. Wa kam qasamna min qaryatin kanat, ta mati. Ada tak tanda mati atas huruf ta? Jawapannya tak ada. Tak ada tanda. Okey, dia tinggalkan kosong. Dan dia tinggalkan kosong itulah yang menjadi tanda kepada dia tu mati. Faham tak? Dia mati, macam mana kita tahu? Dia tak letakkan apa-apa tanda. Jadi dengan tidak meletakkan apa-apa tanda itu menjadi tanda. Faham berbelit-belit ke? Rasa tak berbelit-belit kan? Menjadi tanda dia tu mati. Jadi depannya huruf apa? Dha. Ada apa atas dha? Ada sabdu. Fahamlah. Menunjukkan apa? Tak kena masukkan ke dalam huruf dha. Okey, kalau baca susah tak? Kana zalimah. Senang. Kana zalimah. Tak perlu pergi ta, tapi terus fokus kepada huruf dha. Terus masuk dha. Kana zalimah. Senang kan? Jadi senang. Ya, tapi bacaan kita juga senang. Bacaan kita juga senang. Naknya kita lebih berhati-hati lagi bila kita baca hafz. Tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati lagi bila baca hafz. Sebab hafz kena baca jelaskan huruf. Okey, di sini kalau kita baca riwayat khalaf, khalaf ke khalat ke, kita akan baca macam ni. Ustaz buat contoh khalaf. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Jadi kita dah belajar kat mana? Zalimatan wa, itu dah belajar dah lepas dah. Sesi kedua kalau tak silap lah. Bagi dua jumpa waw kan. Kena masukkan dan kena buang dengung bila ghunnah. Kana zalimatan wa ansha'na. Itu khalaf. Okey, itu contoh surah Al-Anbiya. Baik, terus. Perkara yang keempat,
Perkara yang keempat. Okey, kita tengok yang ni hamzah juga. Dzikru lam hal wabal. Sebutan huruf lam pada kalimah hal dan kalimah bal. Pada kalimah hal, kalimah bal ada huruf lam. Kedua-dua ini, kalimah ni, dia bukan khususkan huruf tu, dia kan kalimah tu. Kedua-dua ini, bila bertemu dengan huruf ta, jadi idghamkan lam dalam ta, idghamkan lam pada kalimah bal ke dalam ta. Jadi bacanya masukkan lam ke dalam ta. Okey, tengok. Sebab itu, Ustaz kalau baca Quran haf, kita baca haf, kita akan baca betul-betul clear bunyi huruf lam. Hal ta'lamu dalam kepala masa baca, kita nak pastikan lam itu masuk pada makhrajnya, sebutan lam. Hal ta'lamu. Kalau kita baca gopo-gopo, baca cepat-cepat, kita tak ada maklumat atau pendedahan tentang bacaan qiraat lain yang masukkan lam dalam ta, mungkin kita tak perasan. Kita dah baca begitu dah. Kita dah baca dengan idgham dah tanpa kita sedar. Hal ta'lamu batatihim tak selesai lam terus sebut ta. Bermakna kita dah lakukan idgham. Jadi itu bukan haf. Itu adalah salah satu daripada qiraatnya ialah hamzah. Jadi betul-betul jaga ya. Hal ta'lamu bal ta'tihim. Nampak? Kena bagi sifat lam tawassutnya. Hal ta'lamu bal ta'tihim. Okey. Jadi kalau baca hamzah susah tak? Baca hamzah boleh ingat tak? Senang je walaupun tak ingat huruf tak ingat pun tentang pecangan ini, tapi nampak dari segi tanda lam ditinggalkan kosong. Fahamlah tu, lam itu mati. Ya. Janganlah rajin pula letak tanda mati. Quran ni tak letak pula tanda mati sini. Macam tak bercantum tu bulat dia tu. Kita pun pandai pula tulis. Tak payah. Dia ada maksudnya tersendiri. Ya. Depannya ada sabdu. Fahamlah tu apa? Bila ada sabdu menunjukkan apa? Ada huruf yang telah kena masukkan dalamnya. Kena masuk tu dipanggil idgham lah. Kan? Jadi bacanya macam mana? Jangan nampak lagi lam. Terus sebut ta. Hatta'lamu. Itu cara bacanya. Ya? Hatta'lamu lahu samiyya. Hatta'lamu lahu samiyya. Senang je. Okey? Baik. Itu dua. Kemudian sama yang ni, kalau tengok di sudut penandaan pun dah faham berlakunya idgham. Berlakunya idgham beza dengan haf, masukkan lam dalam ta macam diterangkan tadi. Batta. Masukkan batta. Jangan sebut lagi lam. Battatihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Battatihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Okey, itu masukkan dalam ta. Baik, selesai. Terus perkara yang keempat juga, zikrul lam hal, kalimah yang sama, hal, bal, bagi hamzah juga masukkan lam dalam sin. Banyaknya tak ni dalam sin, tadi bincang awal tadi, huruf syajariyah semuanya banyaknya. Jangan bimbanglah. Jangan takut. Bukannya susah sangat pun. Tengok pada tanda. Kita yang belajar haf tak hafal pun lam kena baca dengan izhar. Betul tak? Tak hafal pun. Tak dibincang. Tak dibincang pun. Belajar tajwid, kita belajar nun sakinah, mim sakinah, mak dan sebagainya. Kita tak bincang pasal kena baca dengan nyatakan lam pada kalimah hal.
nyatakan lam pada kalimah bal bila jumpa huruf sin. Kenapa tak bincang? Sebab maklum ada tanda mati pada sesuatu huruf, dijelaskan huruf tersebut. Kenapa dibincang dalam ni? Sebab dia berbeza dengan harf. Jadi satu penambahan maklumat kepada kita, lagi berkembang ilmu berkaitan dengan cara bacaan Al-Quran. Okey. Jadi kalau kita baca harf, kita jaga di sini. Baca harf kena jelaskan lam. Qala bal, bal, selesaikan lam. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Macam mana susah ke apa ke, lam kena jelas. Lam kena nyata kalau baca harf. Kalau baca hamzah senang. Qala bas sawwalat, masukkan lam dalam qala sawwalat lakum anfusukum amra. Qala bas sawwalat lakum anfusukum amra. Kalau baca saktah lah, sama je. Okey, baik. Terus hal, huruf lam pada hal idgham juga masukkan dalam huruf sa, ya? Masukkan dalam huruf sa. Jadi kalau baca harf, hal tuwiba, hal tuwiba. Bila baca hamzah, hasuwibal, hasuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Okey, hasuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Itu hal yang bertemu dengan huruf sa. Okey, baik. Terus bal, lam yang bertemu dengan huruf ta. Khallad, boleh dua di sini. Boleh baca dengan idgham, boleh baca dengan izhar. Boleh baca idgham kan lam dalam ta, boleh baca izhar kan lam dalam ta. Izhar kan lam bila bertemu huruf ta. Yang ni bacaan idgham. Bacaan idgham, masukkan lam dalam ta. Batta, jangan sebut lagi lam. Batta. Battaba Allah. Battaba Allah ala bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Masukkan lam dalam huruf ta. Okey. Izharnya macam mana? Nyatakan lam sama dengan harf. Nyatakan lam, jadi bacaannya sama dengan harf. Bal, ada lam, ada sifat lam, tawasud lam kena bagi. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Okey, masukkan lam dan apa ni, izharkan lam bila bertemu dengan huruf ta. Baik. Ini bagi siapa? Bagi Khallad. Bagi Khallad. Okey, selesai. Selesai untuk yang kita bincang izhar dengan idgham tadi. Okey, seterusnya kita bincang tentang apa? Bincang pasal huruf yang hampir makhraj pula. Okey, huruf yang hampir makhraj. Masuk yang ke-11. Perbincangan dalam bab ini. Okey, perbincangan dalam ini ialah berhubung dengan huruf yang mati yang diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Ke dalam huruf selepasnya. Dalam bab ini akan bahagikan kepada 3 bahagian. Kita akan tengok 3 bahagian perbincangan tentang
bab apa ni dipanggil makhraj yang hampir, pertemuan huruf yang hampir pada makhrajnya. Okey. Yang pertama kita akan tengok berkenaan dengan tempat yang diidghamkan oleh Imam Khallad sahaja. Itu tempat yang pertama. Yang kedua ialah kita akan tengok tempat yang harus baca dua wajah bagi Khallad. Dua wajah. Tadi satu wajah je. Yang ni dua wajah. Yang ketiga, kita akan tengok tempat yang diidgham oleh Imam Hamzah. Sebut saja Hamzah, seperti yang Ustaz dah maklum sebelum ni, bermakna khalaf dengan Khallad, bacaannya sama. Okey. Jadi ada 3 topik di sini. 2 poin di sini kita akan bincang. Bahagian yang pertama apa? Bahagian yang pertama Khallad saja. Kita nak tengok tempat-tempat yang diidgham oleh Khallad saja. Bila kita kata baca idgham, fahamlah tu. Khalaf baca dengan apa? Khalaf baca izhar. Okey. Yang pertama ialah huruf ba sakin. Ba yang mati. Diidgham ke dalam huruf fa bagi Khallad pada tempat-tempat berikut. Tempat ba bertemu dengan fa. Ada surah-surah ayat-ayat yang telah disenaraikan di sini yang dibaca dengan idgham, masukkan ba dalam fa. Okey, contohnya ini Ustaz baca dengan hafz ya. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yughlib. Ada qalqalah lah kalau baca hafz. Dari mana tahu qalqalah tu? Ada tanda mati atas huruf ba. Dia kena baca jelaskan ba, nyatakan ba. Jadi kita pun dah hafal huruf yang bersifat atau kita dah hafal sifat yang ada pada ba. Salah satunya ialah bersifat qalqalah, ada detakan suara. Huruf yang bersifat qalqalah kita pun dah hafal dulu. Mungkin kita dah ingat, mungkin tak ingat. Dah hafal tu hafal. Mungkin ingat, mungkin tak ingat. Tapi rasanya ramai yang ingat betul-betul. Huruf qalqalah ni ramailah yang ingat ya, macam-macam formula dia orang hafalkan. Apa huruf qalqalah dia hafal, baju dah kotor, baju di toko, itu je yang saya tahu. Baju dah kotor, baju di toko. Selain daripada kut mujadin tu yang dah biasalah. Mungkin ada lagi formula yang lain. Baju tak basuh lagi, yang tu tak termasuklah. Baju tak basuh lagi tu susah. Lain daripada huruf yang 5 lah dan terlebih. Jadi qalqalah yang penting tu. Wa in ta'jab fa'ajabun. Ada qalqalah. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum qala adhhab faman tabi'aka minhum. Qala adhhab faman tabi'aka minhum. Ada qalqalah. Qala fadhhab fa inna laka fil hayah. Qala fadhhab fa inna laka fil hayah. Itu hafz yang dah biasa kita baca macam tu. Okey. Jadi kena jagalah, kena bagilah hak qalqalah tu kalau baca hafz. Tapi kalau kita baca dengan ini contohnya. Kalau kita baca siapa? Kalau kita baca baca hafz dah sebut. Kalau baca khalaf, macam mana khalaf? Dia baca izhar. Sebab perbincangan kita tentang idgham hanya melibatkan Khallad. Kalau khalaf bacaannya wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yughlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Okey, itu khalaf. Kalau kita baca Khallad, nampak ada perbezaan tanda tu. Yang tadi tak ada tanda sabdu atas fa, sekarang ada tanda sabdu. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yughlif fasawfa.
Yaulif fasaufa. Terus masukkan ba dalam fa. Dah tak ada lagi qalqalah. Yaulif fasaufa. Ya. Okey. Kotor dah baju. Baju dah terbalik dah tu, baju dah kotor dengan kotor dah baju. Bolehlah. Okey. Okey. Bolehlah buat formula sendiri ya. Itu yang guru bersifat qalqalah. Tapi yang penting kalau sini kita kena tahu baca khallat macam mana, masukkan ba dalam fa. Dah tak ada lagi qalqalah. Okey, baik. Kita tengok pula terusnya. Ini saja nak tunjuk je. Ni dah maklum semua dah. Tentang makhraj huruf kan. Huruf fa. Mana makhrajnya, letaklah hujung gigi tu di bahagian bibir sebelah dalam. Okey. Baik, terus ke bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah kita bincang pasal dua wajah bagi khallad sahaja. Bagi khallad sahaja. Iaitu bila ini dalam ayat 11 surah, huruf ba yang sakin, huruf ba yang mati, kita idgham ke dalam huruf fa atau diizharkan. Boleh idgham, boleh izhar. Yang tadi adalah dibaca dengan idgham sahaja. Yang ni boleh baca dua wajah. Tadi huruf apa bertemu apa? Sama juga lah. Sama juga. Habis tu kenapa yang ni? Baca je lah gitu. Kan? Habis tu yang ni kenapa pula boleh dua? Baca je lah gitu. Kan? Sebab periwayatannya macam tu. Nak buat macam mana? Itu kita nak sebut. Quran ini kita tak boleh kias semata-mata berdasar kepada teori ataupun baca buku faham gitu. Lepas tu kalau dah dapat satu ni kita pun yang lain pun begitu je lah. Tak, dia ada lagi. Ada lagi dia sebut sebagai bergantung kepada periwayatan sesuatu qiraat. Jadi ada tempat yang special dibaca dengan dua, ada tempat yang dibaca satu je. Di sini boleh dua, surah Al-Hujurat. Jadi kalau baca izhar samalah dengan hafs. Wa man lam yatub, bunyi qalqalah. Wa man lam yatub, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Atau idgham, jangan bunyi qalqalah. Masukkan ba dalam fa, letakkan sabdu pada fa. Wa man lam yatuf. Okey, ini. Man lam yatuf faula. Terus masuk fa. Wa man lam yatuf faulaika humuz zalimun. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab memang susah. Memang susah kita nak buat. Sebenarnya bagi setengah-setengah orang tu dia susah nak bunyikan ba qalqalah. Sebab ba bahagian bibir. Fa pun bahagian bibir juga. Cuma caranya tak sama. Kalau ba tutup mulut, kalau fa kena hujung gigi ke hujung gigi letak ke bahagian bibir sebelah dalam kan, sebelah bibir panggil bahagian basah tu. Jadi bila tempat yang sama agak sukar untuk baca satu-satu. Yang senangnya macam mana? Persatukan. Yang dua tu satukan. Yang dua satukan. Jadi terus masuk dalam fa lebih senang. Wa man lam yatuffa ulaika. Nampak tak? Itu faedah daripada idgham. Okey. Baik. Terus yang kedua, ayat 42. Wah, seronok tengok, tak berhenti tuan-tuan menulis ya. Tulis. Ayat 42 surah Hud. Surah Hud. Ini huruf ba yang mati diidgham ke dalam huruf mim. Boleh baca dengan boleh baca dengan izhar. Kita baca dengan apa kalau hafs? Kita baca dengan idgham kan? Di dalam surah Hud. Ya bunayya kam
ada dengungnya. Ba masuk dalam mim. Ya bunayya kam ma'ana. Ini ba jumpa mim. Ba pun bahagian bibir, mim pun bahagian bibir dengan kedua-dua dengan cara tutup mulut. Jadi memang senang dengan idgham. Cara bacaan idgham memang senang. Ya bunayya kam ma'ana. Memang senang gitu. Okey. Dan itu juga adalah salah satu daripada bacaan khallad. Cuma dia ada sedikit perubahan baris lah. Kita tengok sini. Bacaan izhar ada tanda mati. Ya bunayyi, dia baca dengan baris bawah ya. Ya bunayyi kab. Bila dah ada tanda mati, jelaskan qalqalah. Ya bunayyi kab ma'ana. Irkab ma'ana. Ya bunayyi kab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Okey. Ini dalam surah Hud. Jangan kita baca hafs tapi tak baca dengan idgham. Itu salah lah. Kalau baca hafs, kena idgham. Kena ingat itu. Okey. Ini kalau baca idgham. Ya bunayya kam. Masukkan ba. Jangan lupa kena dengung. Ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Okey. Baik. Ini dua wajah. Terus bahagian yang ketiga. Bahagian pertama dah selesai idgham. Bahagian yang kedua boleh dua wajah. Bahagian ketiga bagi khalaf dan khallad. Dua-duanya sekali. Ini bahagian terakhir ya perbincangan kita untuk petang ini. Idgham bagi hamzah. Banyak. Tapi jangan bimbanglah, banyak pun memang rasanya tak hafal pun. Tengok tanda. Ya, tengok pada tanda. Sini dibaca idghamkan sa ke dalam ta. Itu surahnya Al-A'raf ayat 43 dan Az-Zukhruf ayat 72. Kalimahnya kalimah uristumuha. Uristumuha. Jadi di situ kalau baca hafs kena izhar. Dari mana kita tahu baca izhar? Tak pernah hafal pun sebelum ni. Ta bertemu dengan tak kena izhar. Tak hafal. Tapi dari mana kita tahu kena izhar? Ada tanda macam Ustaz sebut tadi lah. Ada tanda mati. Okey? Sama juga surah Ghafir ayat 27 dan Ad-Dukhan 20. Zal jumpa ta. Izhar untuk hafs. Uztu. Uztu. Letak lidah di zal dulu. Uz. Selesai lidah di pada zal, baru letak pada ta. Uztu. Ada dua step di situ. Zal, lepas tu ta. Dari mana kita tahu kena izhar? Kita tahu daripada tanda. Tak hafal pun sebelum ni. Surah Taha, fanabadtuha, sama juga. Mana-mana tempat dalam Al-Quran ittakhadhtum, ittakhadhtu, ittakhadhta, lattakhadhta. Itu pattern-pattern yang mana zal bertemu dengan tak daripada kalimah akhadha yang bersambung dengan dhamir, sama ada mufrad ataupun jamak. Okey, dia masukkan zal dalam kalau kita baca hafs, kita kena izhar. Dari mana kita tahu izhar? Tak pernah bincang pun. Sebab kita kenal melalui tanda mati atas huruf zal. Tak susah-susah untuk hafal pun. Sama jugalah yang qiraah hamzah. Tak payah nak susah-susah hafal lah kalau kita pun rasa tak sempat nak hafal. Tengok melalui tanda. Baca pun macam tempat-tempat ni, idgham. Kalau Ustaz tunjuk ni, yang ni. Kalau kita tak bincang pun pasal ni. Tunjuk kalimah ni, okey, siapa nak cuba baca, misalnya, siapa nak cuba baca, dia pun baca. Dan dia baca mengikut tanda yang diletakkan. Confirm, saya yakin dia akan baca dengan masukkan ta dalam ta. Kalau orang tu dia faham, dia biasa dengan penandaan-penandaan ini. Kan, kalau kita tak bubuh, kita tak warnakan warna merah, warna hitam semuanya, saya rasa dia boleh tahu. Oh, di sini dia tak hafal Quran pun.
Tapi dia tak boleh tahu sini kena idgham. Urittumuha. Kalau kita katakan apa, kalau kita tanya itu bacaan siapa? Dia tak hafal, dia tak hafal hafs, dia tak belajar apa ni qiraat hamzah. Mungkin dia akan jawab, dia akan jawab dia baca hafs. Urittumuha. Tanpa dia perasan bahawasanya sebenarnya bukan hafs lagi. Bila dah idgham masukkan ta dalam ta, itu dah jadi qiraat hamzah. Jadi qiraat hamzahnya baca masukkan ta dalam ta, wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Uridtumuha. Okey. Baik, selesai. Ini pun contohnya, ya. Wa inni uttu, masukkan ta dalam ta. Wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Itu kalau nak saktah lah. Tak kisahlah, itu dah bincang dah sakin mausul kan. Okey. Baik. Ini contoh yang terusnya. Qala basutu bima lam tabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabattuha. Masukkan ta dalam ta. Dah hilang terus huruf zal. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Masukkan ta dalam ta. Okey. Boleh ya? Okey. Baik. Lagi. Wah, banyak lagi. Bila nak habis ni? Banyak lagi tuan-tuan. Jangan bimbang. Banyak lagi. Nakut-nakut kan? Baik, nombor 3. Nombor 3 diidghamkan dal yang terletak dalam sad. Kalau nak baca sambung. Ya, nak sambung ayat 1 dengan ayat 2. Bagi surah Maryam 1 dan 2, kita nak sambung lah. Contohnya. Jadi kalau baca sambung, kita kena idghamkan dal. Dal ni dekat mana ada dal? Dal ni duduk pada huruf sad. Kaf ha ya ain sad. Ujungnya apa? Ujung kan ada huruf dal. Sad. Jadi kalau kita nak baca sambung, kita kena masukkan dal tu dalam dal. Kalau baca hafs, rasanya macam mana hafs? Kalau baca hafs, kita kena bunyikan qalqalah. Kaf ha ya ain sad dzikru sad dzikru, kena ada qalqalah. Itu kalau nak sambung. Kalau nafas tuan-tuan tu panjang, rasanya nasib baik habis sad je. Mungkin kata Ustaz, saya nasib baik habis sad sebab nak sambung. Dan nak sebut sad pun tak berapa nak cukup 6 harakat. Itu kalau tak sambung, okeylah, bunyilah qalqalah. Tapi kalau nak sambung bacaan hafs kita, kena bunyikan qalqalah juga. Sad dzikru. Tapi kalau kita baca qiraat hamzah, kita akan masukkan dal yang tadi, sad tadi, dalam dal, dah tak bunyi qalqalah lagi. Kaf ha ye ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu kalau kita sambung. Tuan-tuan perasan ada sabdu pada huruf zal itu dalam Qurannya. Jadi itu pun dah menunjukkan apa? Dah menunjukkan berlakunya hukum idgham. Tapi hati-hati juga kalau kita tak talaqi, kita tak belajar, mungkin berlaku kesilapannya apa? Kesilapannya ialah bila dia berhentilah, contoh dia berhenti dia baca hamzah ni, kaf ha ye ain sad
ada, dia berhenti. Dia pun daripada zikru, tengok-tengok ada sabdu dekat sini. Maka dia akan baca apa? Dia akan baca dengan tekankan pada dal. Zikru rahmati, itu salah. Bukan baca begitu ya. Bukan menunjukkan kena tekan awal. Zikru rahmati, itu tak betul. Tanda yang tu adalah menunjukkan berlakunya hukum idgham. Jadi di sini kita tahu, idghamnya yang mana? Rupanya idghamkan huruf dal yang tersembunyi dalam huruf sad, ejaan sad, sad alif dal. Okey, sad alif dal. Baik. Lagi, yurid thawaba. Idghamkan dal dalam huruf sa, yurid thawaba. Yurid thawaba. Jadi kalau baca hafs kena bunyikan qalah lah. Yurid thawaba. Okey. Nombor 5, idghamkan ba ke dalam mim. Surah Al-Baqarah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Itu kalau baca hafs. Wa yu'adzibu man yasha'. Jadi bacaan hamzah itu masukkan ba dalam mim. Nak masuk ba dalam mim macam mana ni? Masukkan ba dalam mim. Jangan sebut lagi lah huruf ba. Terus sebut huruf mim. Dan satu lagi ialah bacaan hamzah dia ada sedikit berbeza dari segi farshi huruf lah ya. Fayaghfiru kita baca baris depan, hamzah baca mati ra. Fayaghfir liman yasha' wa yu'adzim man, masukkan ba dalam mim. Wa yu'adzim man yasha'. Okey, itu kalau kita baca khallad. Kalau khalaf, fayaghfir liman yasha', bila gunnah lah, jangan lupa. Fayaghfir liman yasha' wa yu'adzim man yasha'. Yang cara nak wakaf pada yasha' tu belum belajar lagi. InsyaAllah nanti kita akan sampai pada yasha' tu macam mana nak berhenti. Ada cara-caranya yang mungkin beberapa orang lagi akan syahid. Doakan tak syahid lah. Ini orang kental semua kan. Orang yang kental belajar qiraat hamzah, memang tajuk wakaf pada kalimah hamzah memang mencabar. Memang mencabar. Memang mengujikan menguji iman lah. Mengujikan ketahanan. Betul-betul ini memang mencabar tajuk ni. Orang tak berani nak belajar qiraat hamzah, sebenarnya tajuk tu sebenarnya. Waqaf pada kalimah, bukan tak berani nak belajar, tak berani nak baca qiraat hamzah. Tajuk itulah. Nak waqaf pada kalimah berhamzah. Dia tak ada tanda. Dia tak macam bab idgham. Walaupun tuan-tuan tengok idgham banyaknya perbincangan, masukkan huruf ni dalam huruf tu, macam mana nak ingat? Masih lagi tak ada masalah. Sebab ada tanda. Kan? Ada tanda sabdu. Kita akan faham kena idgham. Tapi bila nak wakaf yasha', mana ada tanda? Pandai-pandailah nak wakaf macam mana. Yang tu pandai-pandai itu insya-Allah kita akan pandai bila kita belajar cara nak wakaf. Ya? Itu Ustaz letak yang dekat-dekat dah nak habis lah. Mungkin perbincangan tu ataupun 2-3 pertemuan lagi akan sampailah ke situ. Ya? Okey. Baik, perhatian. Okey, perhatian. Izhar bagi hamzah. Ini tadi kita bincangkan apa? Bincangkan idgham. Oh, dah tukar balik kena izhar pula. Ini nak suruh hati betul-betul ya. Tengok. Sebab dia berlainan dengan bacaan haf. Kita baca idgham, dia baca izhar. Yang ni. Surah Asy-Syu'ara, surah Qasas, ayat pertama. Kita baca macam mana Tasimim. Kita akan baca Tasim. Ada dengar tak? Ada dengar kan? Sin. Macam mana ejaan sin? Ejaan sin, sin, ya, nun. Ejaannya sin, ya, nun. Jadi huruf nun
kita masukkan dalam mim. Mim. Masukkan nun dalam mim. Kita tak mungkin tak perasan pun sebab tak dibincangkan dalam tajwid hafs, kita tak bincang. Tahu-tahu boleh baca aja. Oh, dah betul. Boleh. Tahu-tahu boleh betul. Okey, tanpa sengaja pun boleh betul. Alhamdulillah. Kalau tanpa sengaja tak betul, mudah-mudahan Allah Taala tak ambil kira kesalahan, kan? Sebab kita tak sengaja. Jadi dibincangkan dalam qiraat Hamzah ini kerana dia berbeza cara bacaannya. Kita kena nyatakan nun. Nyatakan nun pada ejaan sin tu. Jadi bila nak nyatakan nun pada ejaan sin, lidah sebelum kita masuk mim, sebelum sebut mim, kena pergi dulu pada makhraj nun. Sin. Tapi tak ada dengung lah. Tak dipanjangkan dengung maksudnya. Sebab nun memang nun secara originalnya dia ada sifat dengung. Cuma kita tak panjangkan. Sin mim. Jangan lama. Sin mim. Sekadar jenguk. Sekadar jenguk. Tak sembang panjang lah. Tak sempat nak minum air pun. Tak sempat nak masuk sembang panjang-panjang. Tak, terus. Lalu je apa khabar? Baik. Okey, jalan. Gitu je seolah-olahnya. Sebagai contoh kan. Kalau dah sin mim sampai borak panjang dah tu. Kan. Sekejap je ni. Sekejap je. Ya ke? Naik dah dulu. Sekejap je. Ni nak cepat ni. Naiklah kita pun kan. Nak cepat ni. Minumlah dulu. Minum bolehlah satu cawan. Sekejap. Oh, panas pula air. Nak minum cepat-cepat pun tak boleh kan. Habislah dulu, tunggu. Dah sekali 1 jam juga sekejap. Okey. Okey, macam mana bacaan Hamzah sini? Itu yang tanda bulat tu. Mungkin ada nak tanya tanda bulat tu apa? Itu belum belajar lagi. Tapi Ustaz sebut sebentar lalu, itu tanda bulat menunjukkan imalah lah. Bunyinya T. T. Ya, T, sin, mim. Sama tak samalah dengan bacaan hafs. Okey. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Selesai perbincangan kita. Tak banyak perbincangan pada hari ini. Cuma dia banyak. Cuma dia ada beberapa yang rasa macam apa tu susah nak ingat. Susah nak ingat. Jadi Ustaz dah sebut awal tadi, walaupun kita tak dapat ingat, kita dibantu dengan penandaan. Kecuali yang dua wajah tu, yang ni satu wajah, yang ni dua wajah tu, kalau kita dah pakai Quran dia kat tepi-tepi tu dia dah tulis, ya. Dah banyaklah yang boleh bantu. Okey, lagi pula kalau kita tak laki, guru akan beritahu lah wajah kat tu. Okey, alhamdulillah. Baik. Selesai bab izhar dan idgham. Ada beberapa minit lagi, lebih kurang 15 minit. Ustaz akan ambil masa lebih kurang 6-7 minit untuk kita nak sambung bacaan. Tadi Ustaz cakap daripada awal tadi 17 minit tadi sampai sekarang tak berhenti. Jadi ini kita dengar pula bacaan. Ustaz buka pada siapa nak mencuba baca ayat yang ke-8 dah. Kemarin kita dah baca. Sebelum ni ayat 1 sampai 7 dengan qiraat Hamzah. Sekarang kita sambung ayat 8. Daripada bacaan tu kita akan ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Takut makin jauh makin lama makin tenggelam yang dah belajar, masih ingat yang baru je. Hari ni yang lepas dah ingat. Nanti belajar pula ingat yang baru, yang lepas tak ingat. Okey, baik. Siapa nak cuba baca? Boleh angkat tangan terus. Angkat tangan. Okey, Kak Ruhaizah Ishaq. Silakan. Baca riwayat Khalaf. Assalamualaikum Ustaz. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil
الآخر وما هم بمؤمنين. Okey, okey. Itu macam dah pernah belajar semuanya tu. Bila mukmin kan. Tak apa, kita tak bincang panjang itu. Okey, itu khalaf ya. Itu riwayat khalaf. Sekarang Ustaz minta orang lain pula. Siapa nak cuba baca riwayat Khallad? Silakan. Kat tangan. Silakan. Khallad. Tak berani ke? Tak berani ke? Okey, Kak Fazilah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Okey, itu wajah pertama. Sekarang wajah yang kedua. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Okey, kita tahu di situ dia buat apa ni, Kak Fazilah buat dua wajah, dua kali ulang bacaan di situ kerana ada dua wajah pada hukum alif lam kan? Hukum alif lam. Okey, baik. Terus. Okey. Baik, seterusnya ayat yang ke-9. Siapa nak cuba baca qiraat Hamzah di sini? Silakan. Ini senang je nampak tu. Silakan. Okey, Kak Suzin. Zain. Ayat berapa Ustaz dah? Yang 9 Ayat yang Di mana? Yang ke-9. video saya tak ada. 9. Muka saya nampak. Nampak. Ustaz nampak tak muka saya? Nampak duduk dekat teres kan? Okey. Okey betul. A'udzubillahi min Astagfirullahalazim. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kita ambil bandingan. Kalau kita ambil bandingan dengan riwayat Hafs, ada bezanya di mana? Bezanya antara Hamzah dengan dekat mak mufassir tu. Mak mufassir yang illa. Illa mak mufassir Hamzah dia baca dengan 6 harakat kan. Jadi kalau kita baca Hafs kan, kita baca Hafs tiba-tiba sampai 6 harakat, maknanya kita dah secara tak sengaja kita dah masuk Hamzah dah tu. Rupanya kita dah baca Hamzah. Illa anfusahum. Okey. Baik, terusnya kita sambung ayat yang ke-10. Cuma Ustaz akan share mushafnya senang sikit. Okey, ini. Baik, ini mushaf qiraat Hamzah lah. Okey, ayat yang ke-10. Siapa nak cuba baca riwayat Khalaf? Boleh nampak kan? Saya cuba Ustaz. Okey, saya cuba kat mana tadi? Tak nampak. Puan Anita, sila. Puan Anita. Kak Anita, silakan. Ustaz, dekat 10 ni dekat apa? Faza tu jadi Fazil ke? Fazal. Di Fazil. Kak Anita duduk dekat KLCC ke? Virtual. Tapi tak nampak tak nampak Kak Anita. Oh ya, sekejap ya. Okey, sorry. Baik. Okey. Okey. Silakan. Okey, kat sini saya Khalaf ya, riwayat Khalaf. Okey. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, cuma Ustaz nak bunyikan tu tak apalah, kita sentuh terus. Kita akan bincang tajuk yang khusus untuk imalah ni. Bunyinya fazida.
Okey. Yang saya sebut tadi bunyi dia jadi kan? Bunyinya ke arah macam nak taklid gitu. Oh. Ni fazida. Fazidahumullah. Okey. Fazid. Maknanya condongkan lagi lah. Maksudnya condongkan lagi. Okey, sekali lagi ya Ustaz. Okey. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Okey, tak jadi lagi. Kena condong lagi. Macam tu betul. Tu betul. Fazadahumullahu marada. Okey, terus Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. okey. Dia di sini kalau kita tengok ada sakin mafsul. Azabun alimun. Sakin mafsul ni maknanya huruf yang mati bertemu hamzah. Yang Kak Anita baca tadi pun adalah riwayat khalaf. Okey. Tapi riwayat khalaf pada sakin mafsul dia boleh dua. Dia boleh tahqiq, dia boleh saktah. Dalam kita nak baca pada hukum sakin mafsul, nak dahulukan yang mana? Kita dahulukan tahqiq. Kemudian baru saktah. Okey. Cuba ulang balik dengan tahqiq. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey, baru saktah. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey. Baik, itu khalaf. Itu khalaf. Okey, kalau khalad macam khalaf wajah pertama tadilah. Senang je, khalaf terus saja. Okey, terima kasih Kak Nita. Okey, terima kasih Ustaz. Bacaan ayat yang ke-11. Siapa nak cuba baca? Okey, Kak Siti Mariam. Kak Siti. Sila Kak Siti. Okey, Assalamualaikum. Salam. Baca riwayat Khalad. Khalad. Okey. بدأ مسكتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Okey. Terus baca yang kedua. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu Khalad boleh baca dua wajah. Untuk hukum alif lam. Baik, teruskan lagi. Kita teruskan lagi ayat yang sama. Siapa nak cuba baca riwayat Khalaf? Ayat yang sama. Riwayat Khalaf. Tadi nampak ramai yang angkat tangan tadi. Sila angkat tangan sekali lagi. Okey, Kak Aisyah Ahmad. Okey, Kak Aisyah Ahmad. Saya cuba Ustaz sebenarnya. Saya bukan pandai sangat ni. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya kalau khalaf ni satu wajah je lah kan Ustaz? Dekat alif lam tu saktah je kan? Betul, khalaf satu wajah je. Okey. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, alhamdulillah satu wajah je ya. Okey. Satu wajah. Baik, baik sama. Okey, alhamdulillah. Satu ayat lagi. Ayat yang terakhir untuk petang ini, ayat yang ke-12. Siapa nak cuba baca ayat yang ke-12 dengan qiraat Hamzah. Ustaz, saya nak cuba boleh tak? Okey, Kak Zarina. Okey, silakan. Ustaz, yang ala tu 6 harakat je. Itu mat apa tu? Itu mat mutasil je. Mat mutasil. Jadi tenang je. Kalau tak kenal,
mak mufasil ke mak mutasil, nampak tanda panjang je terus 6 harakat. Senang je. Ya. Okey. Kita cuba ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Okey. Cuba sekali lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima Okey, kasih, kita Ustaz. selesai. Pertama, kita selesai sampai ayat yang ke-12. Untuk baca ayat yang ke-13 tu ada panjang ceritanya. Jadi kita jadi untuk pembentangan pada petang ini dah selesai. Kita dah belajar tadi tentang hukum izhar idgham dan kita juga dapat sambung beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Sekarang kita ada satu slot lagi, ada 3-4 minit. Yang ni sebelum jawab, Ustaz nak tuan-tuan dan puan-puan semua testing. Boleh tak angkat tangan? Okey, cuba angkat tangan semua. Tak berapa orang boleh angkat tangan. Sebenarnya Ustaz sendiri pun tak pandai nak angkat tangan ni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Dekat mana nak angkat tangan ni? Dekat mana nak angkat tangan? 19. Jumpa kan Dekat angkat more tangan? tu Ustaz. Dekat more tu Ustaz, dia ada option raise hand. Klik more. Klik more. Klik more. Lepas tu ada raise hand. Okey. Ustaz ni tak payah angkat lah kot sebab tak ada kan? Ustaz tak payahlah. Akal Ustaz. Okey. Ingat kita orang je tak pandai. Semua dah. Tak semua ni yang try ni. Boleh jatuhkan dengan semua. Jatuhkan tangan semua. Tak jumpa. Saya dah tahu Tak jumpa. Tak jumpa. Kat Tak mana? jumpa. Kat mana? Pergi dekat Dekat more. More dekat klik dekat skrin. Kat bawah Ustaz. Bawah gambar ustaz tu. Bawah Kat gambar bawah ustaz. Ustaz tu. Bawah gambar ustaz. Bawa gambar Ustaz. Oh, gambar ustaz. Ada more tu. Bawah gambar ustaz. Ada more. Lah. Ada Kanan. option atas sekali. Raise hand. Dia kata. Raise hand. Okey. Puteri dah angkat tangan. Jatuh kat Puteri. Okey, sudah. Semua dah okey. Siapa yang dah jawab tak boleh jawab lagi kan? Kunci mulut. Kunci. Siapa yang dah jawab mohon tahanlah. Sabar. Tak jumpa tangan dah. Okey. Jawab dalam hati saja. Okey. Soalan Ustaz. Kesian. Soalan yang pertama ya. Senang je soalan yang pertama Ustaz. Okey, boleh tengok soalan pertama dia. Imam Hamzah baca dengan idgham jika disambung ayat pertama dengan ayat kedua di bawah kaf ya ain sad. Kita dah terangkan sambungnya ialah dengan idgham. Jelaskan hukum dan baca ayat di bawah bagi qiraat Hamzah. Sad nak sambung dengan Al-Quran. Cepatlah angkat tangan. Rokhaizah pernah dah kan? Dapat. Kak Rokhaizah dah pernah dapat Ustaz. Rokhaizah dah pernah kan? Dalam Hamzah tak dapat lagi. Ya. Qiraat lain ada. Qiraat mana dapat? Qiraat mana dapat? Syubah je. Syubah. Syubah. Ya, macam mana juri? Syubah dah dapat. Jawab tak dapat hadiah pun tak apa jawab. Okey. Silalah. Okey. Bolehlah Rokhaizah. Sila. Jawablah. Baca. Geramkan sad pada. Kaf ya ain sad. Kak Ruhaizah, soalan Ustaz ialah yang di bawah tu. Jelaskan hukum dan baca ayat di bawah bagi qiraat Hamzah. Bukan yang atas, yang bawah. Hukumnya idghamkan idgham pada huruf zal.
Dah. Bukan yang atas, yang bawah tu. Saya tak Dah. Surah Sad. Yang Surah? atas tu penyataan, yang bawah tu soalan. Okey, sekejap. Jelaskan hukum dan baca ayat di bawah bagi qiraat Hamzah. Yang bawah tu. Hukumnya. Ha. Hukumnya izhar. Hukumnya izhar. Okey, cuba baca. As-sad wal Qur'ani dzikr. Sekali lagi, sambung terus Sad dengan wal Quran. Sad wal Qur'ani dzikr. Okey, alhamdulillah jawapan. Okey. Betul. Itu soalan nombor 1 ya Kak Ros, Kak Liza, itu soalan nombor 1. Hadiah apa belum bagi tahu lagi. Itu soalan nombor 1. Okey, saya note. Okey. Okey, baik. Haizah pemenang pertama. Okey, terus. Terima kasih Ustaz. Sebutkan 4 usul yang anda ketahui bacaan khalaf berbeza dengan khalat. Ustaz nak 4 usul. Berbeza. Tahan jugalah tu kalau lambat angkat tangan tu. Lambat kan orang jawab kan? Yang dah jawab. Tak bagi jawab pula. Jawapan tak bagi jawab pula. Cepat. Management team tak masuk ni. Management team pun tak tahu. Okey. Cepat Ustaz bagi masa 1 minit setengah. Tidak, orang yang tak jawab boleh jawab Ustaz kan? Rasanya tak kot. Rasanya dia akan skip soalan tu. Maksudnya hadiah ni tak dapat lah. Okey. Ada 1 minit lagi. Tunggu Kak Ros pun tak angkat tangan. Tapi Kak Ros pun tak angkat tangan ni. Habis kita cubalah jawab Ustaz. Tak faham soalan ke Ustaz? Kak Lina pun tak angkat tangan. Kak Lina ada tak? Kak Lina tak ada. Tak faham soalan ke? Tak faham Okey, soalan. nak jawab lah kuat Ustaz. Rasa macam tak faham soalan ke? Okey. Okey, Datin. Datin yang Okey, jawab. Datin angkat. Boleh Datin. Saya cuba Ustaz. Perbezaan antara khalaf dan qalat, satu adalah gunnah. Okey. Khalaf baca tak ada gunnah, qalat baca gunnah. Keduanya pada imam Sad. Kejap, tempat mana tu? Hukum apa tu? Yang warna tak warna tu? Nun ataupun tanwin berjumpa dengan waw ataupun ya. Okey, 1. Yang 2? Ishmam kepada Sad. Kalimah mana? Kita tengok pada Fatihah lah, senang. Okey, pada Fatihah lah senang. Satu. Okey. Yang ketiganya saktah Ustaz. Saktah tu saya boleh bagi 2. Sebabnya kalau apa nama ni khalad, khalaf baca pada alif lam, di mana apa nama ni khalaf wajib baca pada alif lam. Sementara khalad tidak perlu. Kalau dia nak baca boleh, tak baca boleh. Dan kedua saktah yang lagi satu Okey, tu. 2 wajah lah. Ya. Okey. Saktah Okey, yang keempat. Yang 2 patah perkataan tu apa nama ni khalad tidak boleh membaca. Khalaf boleh membaca. Boleh baca, boleh tak baca lah. Boleh tu apa boleh apa? Boleh baca yang 2 perkataan yang bertemu dengan hamzah tu. Boleh baca apa? Boleh baca saktah. Boleh baca. Boleh Dengan saktah dengan tak saktah lah. Ya, boleh baca saktah. Yang lagi satu tak boleh langsung baca saktah. So saya dapat 4 dah Ustaz. Ustaz kena bagi. Dia tak dapat apa Ustaz kena bagi kat dia. Tak, Kak Ros. Itu soalan nombor 2. Itu soalan nombor 2. Okey. Nombor 2. Okey. Datin Raja dapat. Okey.
Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Berapakah wajah bagi khalaf pada huruf lam bertemu dengan ta? Khalaf. Khalaf. Berapa wajah? 2 wajah kan? Khalaf. Alah. Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab angkat tangan. Buka mic je tak boleh terima. Angkat tangan. Kak Zalina. Okey. Zailina, okey. Saya cuba Ustaz. Dia ada 2 wajah, idgham dan Izhar. Ifala. Idgham dan izhar. Kak Zailina jawab. Okey. Ya, pasti Kak Zailina? ya pasti. Tak yakin? Tak tahu lah Ustaz, saya cuba je. Okey, ni siapa? Okey, dah Ustaz. Terima je. Okey. Siapa? Jawapannya tak tepat. Tak tepat. Okey, bagi orang yang seterusnya. Kalau dah bagi tahu gitu tak tepat, dia akan jawab antara 2 je. Ni dah tak boleh lah. Dah tak boleh soalan dah yang ni. Okey, bagi soalan lain. Okey. Bawa ke tempat lain, waktu lain. Okey, kita pindah soalan lain. Yang terakhir nombor 4. Okey. Berpandukan 2 kalimah yang berwarna merah di bawah, huraikan cara bacaan bagi khalaf dan khallad, wasal dan waqaf. Ceritakan pada Ustaz. Kenapa soalan yang ni lambat nak jawab, yang tadi cepat kenapa yang 2 tu pun lambat yang nak jawab? Kak Hayati. Okey, Hayati, sila. Sila Kak Hayati. 2 kalimah cara kalau dan kalau yang pertama tu waqatlihimu tu ada satah Ustaz. Betul, waqatlihimu ada 2 tunggal alif lam, ada satah. Betul Ustaz? Yang mana? Waqatlihimu dan bertemu dengan alif lam tu ada satah. Tak, Ustaz tak nak fokus pada alif lam. Ustaz nak fokus pada kalimah itu je. Kalimah tu. Fokus pada kalimah yang Ustaz merahkan tu je. Tak ada kena-mengena dengan, yelah tak kait tak dengan yang alif lam tu. Yang kalimah yang merah tu nampak patternnya sama. Sama-sama lam ha mim, sama-sama lam ha mim. Okey. Tukar orang yang angkat tangan. Siapa tukar? Kak Nur Aisyah. Nur Aisyah ni bukan dah pernah ni ke? Pernah tapi tak dapat hadiah pun tak apa, jawab je. Kalau tak ada orang yang nak jawab lah. Nanti dulu. Dah jawab. Nanti dulu boleh. Kita tengok kalau ada orang lain nak jawab. Okey, kita bagi ruang bagi yang nak jawab. Puan Nur Aisyah dah pernah dapat hadiah. Okey. Kita bagi puan dulu lepas ni. Kalau tak ada yang jawab, Ustaz bagi buka tapi tak ada hadiah. Okey, 1 minit. 1 minit. Bukan 1 minit. Setengah minit lah. Cuma sangat 1 minit. Kak Rosa nak cuba jawab ke? 2 kalimah cara bacaan berkhalaf, wasal dan waqaf. Okey, dah ada yang Okey, bagi mereka lah, tak apa. Kak Zarina binti Yahya. Zarina belum pernah ya? Sebab saya ni banyak grup. Saya tak ingat siapa yang dah pernah. Zarina pernah ke belum? Kak Zarina tak on mic. Saya cuba jawab Kak Zarina dah pernah jawab ke? Belum. Oh, belum lagi. Okey, silakan. Silakan.
Saya cuba, saya sebenarnya kadang-kadang je ikuti ni, saya cubalah. Kalau salah rasanya tak apalah, cuba ya. Ya, cuba. Kalau wasal dia ada nakal Ustaz nakal pada himul, apa dia ada lat himul Lihimul Anbiya gitu. Situ ada nakal kan. Okey. Tak apa, jawab dulu. Kemudian nak wakaf ke apa Ustaz? Kalau wakaf ke sakta? Tak, Ustaz tak boleh jawab lah tu. Sebab dia nak tanya ni, nak test. Kalau dia jawab, dia bukan test lah. Tukar soalan nak Ustaz. Cuba je. Okey. Kak Zarina jawab kalau wakaf ada sakta. Okey, dah selesai Kak Zarina? Ya? Dah selesai jawapan? Okey. Baik, okey. Ustaz bagi yang last Kak Nur Aisyah lah untuk jawab, untuk bagi respon. Ustaz kira soalan ni tak dapat dijawab oleh semua. Jadi tak ada hadiah yang ni. Kak Nur Aisyah nak cuba share, nak cuba jawab tanpa hadiah. Okey, silakan Kak Aisyah. Apa Kak Aisyah nak jawab? Ustaz nak tanya pasal yang berwarna merah tu saja ya Ustaz. Ya, bukan betul, pasal wakaf. Kalau tu. yang warna merah tu waqat lihim tu patutnya kalau asal dia waqat lihimil tu Ustaz. Jadi sebab jumpa hamzah wasal dia tukar jadi himu. Yang belakang tu qaulihim dia tak jumpa hamzah wasal dia qaulihim. Tapi kalau waqaf untuk wasal, okey, untuk waqaf bagi khalaf dia ada naqal, dia ada sabtah dan dia ada tahqiq. Untuk khalat dia ada naqal dan dia ada tahqiq sahaja. Pada kalimah waqat lihim. Ya saya. Lihim berhenti. Pada kalimah waqat lihim pula. Kalimah waqat lihim pula ada dua kalimah yang Ustaz merah. Waqat lihim tak ada apa-apa Ustaz, tak nampak. Baik, okey. Masa dah panjang. Ustaz tolong jawablah. Jadi hadiahnya Kak Ros, Ustaz jawab berapa yang Ustaz dapat? Ustaz dapat talaki dah Ustaz. Sila. Dia macam ni. Maknanya kita lupa perbincangan kita yang pertama sekali. Kita dah bincang berkenaan dengan hukum apa? Berkenaan dengan hukum huruf ha yang bersambung dengan mim jamak, selepasnya ada huruf mati. Yang tu tak ada. Okey, tak ada nampak. Dah ada dalam slide tu. Kita dah bincang kan. Jadi kalau kita baca sambung pada kalimah yang pertama merah ni, kita akan baca ha baris depan. Waqat lihumul. Waqat lihumu. Kalau kita sambung waqat lihumul, sama ada nak saktah tak saktah tu suku kira. Tu cerita lain. Waqat lihumul. Baris depan kan ha. Itu jawapannya kalau wasal. Kalau kita waqaf, kita kena berhenti dengan waqat lihim dengan ha baris bawah. Adapun kalimah waqau lihim, kita wasal ke, kita waqaf ke, dia tetap dibaca dengan ha baris bawah. Waqau lihim qulubuna atau waqaf waqau lihim kerana depannya tak ada huruf yang mati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Triknya trik. Okey. Terus Ustaz bagi tahu yang apa tu ataupun Ustaz WhatsApp nanti. Okey, kat WhatsApp. Jadi cuma hadiah yang pertama untuk Rukhaizah, dengan hadiah kedua Datin Raja. Hadiah ketiga dengan 4 tak adalah. Okey, baik, tak ada. Jadi kita tak ada pemenang. Kita bawa minggu depan. Okey. Kita akan lebih bersedia Ustaz. InsyaAllah. Tapi minta maaf banyak-banyak minggu depan. Bagi tahu awal ya, minggu depan Ustaz terpaksa cancel lah. Kita tunda ke minggu satu lagi sebelum puasa. Kerana minggu depan Ustaz ada family day. Kita akan jumpa pada 6 hari bulan. Untuk qiraat Hamzah. Ya. Ustaz maklum nanti mungkin boleh sampaikan dalam grup lagi kerana ada hari keluarga Ustaz yang tak boleh nak elakkan. Jadi kita bertemu pada 6 hari bulan insya-Allah. Boleh ya? Okey. Baik, boleh Ustaz.
Okey, setakat itu dulu perbincangan kita pada petang ini. Mohon maaf ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Kita bertemu sekali lagi pada pertemuan akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami juga ya Allah apa yang kami belum tahu daripada Al-Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.